528 parti Rohingya melarikan diri dari depo imigresen sementara. Dua sindiket pengedaran dadah ditumpaskan, 9 suspek direman. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah edisi 20 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Juga lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Jalan! Beg saya! Tuh, ramai lari tu. Kanan lari. No. Dah lampau ramai sangat. 357 pelarian Rohingya berjaya ditemui semula termasuk 6 yang maut. Manakala baki 171 pelarian yang melarikan diri dari depo imigresen sementara Relau, Bandar Baru, Kedah pagi tadi masih diburu Polis Diraja Malaysia PDRM dengan melancarkan op kesan dan op rondaan cantas. Turut diaktifkan Sekatan Jalan Raya SJR melibatkan 13 lokasi keseluruhan di Bandar Baru serta Kulim di Kedah dan Sebang Perai Selatan di Pulau Pinang. Ketua Polis Kedah, Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad memaklumkan pencarian dibantu PGA, Imigresen dan Rela. Pihak polis juga telah membuat usaha untuk membuat op tutup di jalan-jalan tertentu di mana SPS telah laksanakan. Seberang Perai Selatan ada 4 Sekatan Jalan Raya dibuat. Di Bandar Baru ada also ada 4 Sekatan Jalan Raya di kawasan-kawasan yang tertentu dan juga di Kulim ada 5 Sekatan Jalan Raya. Kita juga membuat tim cantas rondaan cantas dan sebagainya bersama IPK Pulau Pinang. Saya telah mengarahkan saya punya OCCI bersama OCCI Pulau Pinang untuk bergabung tenaga untuk membuat kesan selanjutnya. Cantas tim juga diwujudkan. Jadi Pulau Pinang ada wujud 6 cantas tim, kita ada juga wujud 6 cantas tim. Untuk mengesan lagi ada beberapa ataupun yang macam saya nyatakan tadi, iaitu saki-baki yang terlibat ini supaya mereka ini dapat ditahan. Balik untuk dimasukkan balik kepada pusat tahanan. Operasi ini berterusan sehinggalah saki-baki kelarian ini dapat kita tangkap semula . Sementara itu, Polis Kedah turut menubuhkan pasukan khas bagi mengesan saki-baki parti yang meloloskan diri. Pasukan terdiri daripada 13 pegawai dan anggota itu akan menjalankan siasatan dari semua aspek bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Kes ini kita juga klasifai, kita siasat. Kes ini di bawah Seksyen 223 Palang 224 KK dan juga Palang 147. KK ataupun kanun siasaan. Siasatan terperinci dan pihak IPK Kedah juga telah menubuhkan tim siasatan khusus untuk mengendalikan pasal kelarian atau merusuh dan kelarian ini. 13 pegawai dan anggota yang terlibat yang kita akan mengambil semua statement-statement untuk mengenal pasti apakah punca kejadian dan juga permasalahan yang sewajarnya dan kenapa, dan juga siasatan bersabit dengan lari daripada tahanan ini.
Selain itu, Polis Kedah bersama kontijen Pulau Pinang dan Perak serta pasukan gerakan ARM PGA dan unit anjing pengesan K9 bekerjasama mengesan ke semua parti terbabit. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Berdasarkan maklumat pihak berkuasa, Depoh Imigresen Sementara Relau, Bandar Baru Kedah menempatkan 664 tahanan. 528 daripadanya terdiri daripada etnik Rohingya melarikan diri pada 4.30 minit awal pagi tadi. Berikut kronologi kejadian. Kesemua tahanan melarikan diri dengan memecahkan pintu blok dan grill penghadang. Sebaik sahaja kejadian berlaku, gerakan mencari tahanan dilakukan dengan bantuan polis, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia Rela dan bantuan orang ramai. Seramai 88 tahanan berjaya ditahan oleh penduduk tempatan dan diserahkan kepada pihak imigresen. Kira-kira 6.50 pagi pula, seramai 6 tahanan disahkan maut. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain, tahanan terbabit maut susulan terlibat dengan kemalangan di kilometer 165 Lebuhraya Utara Selatan arah selatan. Mereka yang maut termasuk 2 tahanan lelaki dewasa, 2 tahanan perempuan, seorang kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Tahanan didapati melarikan diri sejauh kira-kira 67 km dari depoh terbabit. Seterusnya pada pukul 10 pagi, 351 orang tahanan berjaya ditahan semula. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, mereka ditahan di kilometer 168.2 Lebuhraya Utara Selatan arah selatan. 9 suspek berusia 31 hingga 52 tahun ditahan bersama sejumlah dadah jenis syabu dan ganja bernilai 7.74 juta ringgit. Sekaligus, polis berjaya menumpaskan 2 sindiket pengedaran darah yang bergerak aktif di kawasan utara tanah air sejak pertengahan tahun lalu. Serbuan dibuat menerusi 2 operasi berasingan di sekitar Kedah dan Pulau Pinang pada 16 April dan 18 April lalu. 5 serbuan dibuat hasil kerjasama Jabatan Siasatan Narkotik, JSJN Bukit Aman dengan JSJN Kedah dan Perlis. Sindiket ini telah aktif sejak pertengahan tahun lepas. Dan modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah menyudup masuk bekalan dadah daripada Kelantan ke Kedah dengan menggunakan laluan jalan darat dan mengedarkan dadah tersebut di pasaran tempatan. Dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 1.1 juta penagih. Berdasarkan kronologi kes, 4 suspek ditahan menerusi operasi pertama di Kepala Batas pada 16 April. Susulan itu, serbuan dilakukan di sebuah kawasan perumahan di Sungai Petani dan polis berjaya menemukan 212 kg dadah jenis syabu dan 41 kg ganja. 2 hari kemudian, 5 suspek lagi ditahan dan 5 kg syabu dirampas. 7 kenderaan bernilai lebih RM419,000 dan wang tunai berjumlah RM4,000 turut dirampas. Nilai keseluruhan dadah dan barangan yang disita sebanyak RM8.164 juta. Hasil semakan rekod jenayah, 4 suspek mempunyai rekod lampau kesalahan dadah dan jenayah. Manakala 7 suspek didapati positif dadah jenis methamphetamine. Kesemua suspek direman 5 hingga 7 hari bermula 17 dan 18 April lalu dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 2 beradik ditahan dipercayai menjalankan kegiatan mengedar dadah. Suspek berusia 17 tahun dan 27 tahun itu ditahan malam tadi di sekitar Tok Bali, Pasir Putih. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Zaizul Rizal Zakaria, mereka ditahan sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Pasir Putih jam 9.50 malam. Dan juga kemungkinan suspek ini masih menunggu pelanggan dia lah. Kemungkinan berdasarkan tempat yang kita tangkap tu, dia duduk di kawasan parking menunggu seseorang, so masih lagi dalam siasatan. Hasil pemeriksaan kenderaan dinaiki suspek, polis menemui dadah bernilai kira-kira RM20,000. Ia termasuk 11 paket plastik Lutsina berisi serbuk kristal disyaki dadah jenis syabu seberat 589 gram dan 3 paket plastik Lutsinar berisi pil yaba seberat 3.2 gram.
Hasil ujian saringan urin mendapati suspek berusia 27 tahun positif dadah jenis methamphetamine dan mempunyai 11 rekod lampau berkaitan kesalahan dadah. Kedua-dua suspek direman 7 hari bermula hari ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti cuaca semasa dari Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berdasarkan paparan imej satelit semasa, terdapat kelompok awan aktif yang kini melitupi kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, negeri Sabah serta bahagian utara negeri Sarawak. Dan keadaan ini menunjukkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Dapat kita perhatikan melalui paparan imej gema radar terkini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, lebih tertumpu di negeri Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan serta bahagian pedalaman negeri-negeri pantai timur semenanjung. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang 2 ke 3 jam sahaja lagi. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan di kebanyakan bahagian di negeri Sabah dan lebih tertumpu di bahagian utara dan pedalaman negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang agak lembap di sekitar negeri Sabah pada ketika ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Dan harus diingatkan, hujan berserta ribut petir di musim peralihan monsun boleh menyebabkan angin kencang dan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, orang ramai, terutamanya peniaga-peniaga bazar Ramadan, dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran dikeluarkan Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Ini perkembangan parti yang ditahan. Parti yang ditahan semula telah dihantar kembali ke depo imigresen sementara berkenaan. Untuk perincian lanjut, kita bersama-sama wartawan Syarmila Rastam di lokasi. Syarmila. Saya kini berintas langsung dari Depot Imigresen Sementara Relau Bandar Baru Kedah. Apa yang boleh saya simpulkan di sini daripada pemerhatian setakat pukul 3.30 petang tadi, saya bersama rakan media lain melihat beberapa lori imigresen membawa puluhan lelaki warga asing secara berperingkat yang berkemungkinan mereka merupakan antara parti yang melarikan diri pagi tadi. Bagaimanapun untuk kesahihannya perlu menunggu kenyataan rasmi daripada pasukan polis ataupun imigresen. Dalam pada itu, seramai 528 warga asing terdiri daripada etnik Rohingya yang merupakan tahanan di Depo Imigresen Jalan Besar Relau Kedah melarikan diri dari depo di sini dalam kejadian awal pagi tadi. Dan menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, 6 daripadanya maut semasa melintas di kilometer 165 Lebuh Raya Utara Selatan. Dan ketika ini, pasukan polis Kedah dan Imigresen Kedah sedang menggerakkan operasi bagi memburu parti yang melarikan diri pagi tadi. Jadi, saya kira setakat ini dahulu laporan saya. Terima kasih Syamila.
Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 27 April 2022. Seterusnya kita ikuti perkembangan dari negeri di bawah bayu. Majlis Tindakan Daerah diminta lengkapkan status jalan bagi tindakan baik pulih atau penyelenggaraan. Butirannya bersama-sama Jovi Najim Najim di Kota Kinabalu. Jovi. Ya, Sahih. Semua Majlis Tindakan Daerah digesa agar proaktif melengkapkan senarai status jalan terkini yang memerlukan perhatian baik pulih atau penyelenggaraan kepada Kementerian Kerja Raya Sabah KKRS. Langkah berkenaan penting agar tindakan sewajarnya dapat dilakukan. Ada juga jalan-jalan yang di-viral tanpa tentu pasal sebab mereka tidak paham. Ada jalan raya bukan di bawah Jabatan Kerja Raya, dia jalan pertanian. Ada jalan raya tidak berstatus. Jadi apabila tidak berstatus, sudah tentu kerajaan sukar untuk meletakkan peruntukan. Sebab itu saya kata, di pejabat daerah bekerjasama dengan ahli-ahli politik, pemimpin tempatan, kemukakan status jalan raya di kawasan masing-masing supaya kita boleh mempertimbang untuk meminta peruntukan kepada pihak-pihak yang kita rasa boleh memberi peruntukan. Datuk Bung berkata demikian selepas Majlis Iftar Kementerian Kerja Raya Sabah KKRS di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah Datuk Insinyur Haji Ali Ahmad Hamid memaklumkan ketika ini terdapat 3 daerah telah menyerahkan status senarai jalan, antaranya Nabawan dan Tenom. First, kita akan hantar pegawai kita ke tapak buat measurement sukat dan kita akan pasti nama jalan dan kita akan masukkan dalam senarai maris. Of course, peruntukan immediate tidak dapat untuk tahun ini. Kita akan bid untuk peruntukan tahun depan. Dia kena main peranan because kita tidak tahu mana satu jalan yang dimaksudkan. Menurutnya lagi, JKR Sabah sentiasa komited menerusi aduan yang dilaporkan awam berhubung jalan-jalan rosak di negeri ini. Kerajaan negeri akan mencari jalan terbaik bagi membolehkan lebih ramai pelancong dari Jepun berkunjung ke Sabah melalui penerbangan terus. Antara yang boleh dilaksanakan adalah melalui Kementerian Pengangkutan serta kerjasama dengan agensi penerbangan tempatan mahupun antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ketua Pejabat Konsulat Jepun di Sabah, Kako Shiho, bahawa tiada masalah penduduk negara matahari terbit itu untuk melancong ke negeri ini, namun dirasakan sukar disebabkan tiada penerbangan terus. Tambah Datuk Jafri lagi, selain Jepun, usaha menarik warga Korea dan negara-negara Eropah juga antara tumpuan pihaknya dalam merancangkan industri pelancongan Sabah. Beliau berkata demikian setelah merasmikan pameran Travelling Exhibition Photographic Images and Meta Japanese Prints of the 1970s di Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Mengenai pameran berkenaan, beliau yakin nilai pertukaran budaya tersebut mampu memupuk nilai akrab dan keserasian antara dua negara. Menjemput para pelancong peminat yang cenderung untuk melawat pameran dan sekaligus menjadi pelancongan memboost ataupun memberikan tarikan pelancong kepada negeri Sabah. Pameran berlangsung dari 19 April sehingga 18 Mei ini. Alah visa Tegal biasa. Sememangnya tanggungjawab agensi keselamatan khususnya dalam mengawal perbatasan negara setiap masa amatlah dituntut. Namun ini tidaklah menghalang mereka beribadah apatah lagi melaksanakan puasa dan amalan lain sepanjang bulan Ramadan. Ikuti tinjauan Wan Hitswa Ahmad yang menyertai operasi kapal KM Kota Belud oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Sandakan baru-baru ini.
Menyertai operasi KM Kota Belud pada Ramadan ini, ternyata tugasan mereka sememangnya mencabar demi memastikan kedaulatan perairan negara bebas sebarang ancaman dan anasi luar. Dengan kekuatan 27 anak kapal, KM Kota Belud adalah antara medium penguatkuasaan pengawasan antara perairan Sandakan hingga ke Pulau Tambisan dengan kelaziman selama 8 hari berada di laut bagi setiap tugasan rondaan. Kapal New Generation Petrolcraft NGPC yang dilengkapi peralatan canggih sistem dui radar iaitu radar S-band dan V-band yang mampu mengesan pada jarak 94 batu nautika dalam pelbagai keadaan cuaca. Cabaran kami yang untuk bertugas pada bulan Ramadan ni adalah kami ditugaskan untuk menjaga kawasan hotspot yang sentiasa kami perlu kawal, seperti bukan bulan puasa juga, bagi mengelakkan sebarang ancaman daripada anasi-anasi luar demi menjaga kedaulatan negara ni. Antara ancaman yang dikenal pasti dalam kawasan operasi KM Kota Belud melibatkan jenayah rentas sempadan seperti penculikan, kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dan penyelundupan barang kawalan. Harapan saya kepada warga kapal maritim Kota Belud dan juga warga maritim Malaysia keseluruhannya agar sentiasa komited dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Antara faktor-faktor lain yang membuatkan sebagai satu cabaran di dalam semasa tugas di Ramadan ini adalah lebih kepada kerjasama daripada orang yang kita untuk buat pemeriksaan. Ada yang tidak memberikan kerjasama yang baguslah, tapi kita tidak sampai menggunakan kekerasan yang berlebihan, cukup sekadar amaran. Penggeledahan bot, kita memeriksa bot dalam keadaan panas apa semua kan. Lepas tu kelasi juga banyak menggunakan tenaga sebab kita mahu mengikat tali semualah kan. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lah. Memasak ni cabaran dia masa laut bergelora. Jadi barang-barang banyak yang berselerak lah. Menu berbuka ni biasanya saya akan minta pendapat kru kapal. Macam kita nak makan apa hari ni. Antara juadah berbuka yang disediakan seperti nasi biryani, nasi tomato, kari ayam selain kuih muih dan pencuci mulut. Berbuka puasa atau sungkai bersama rakan sekerja menjadikan suasana tetap meriah selain mengeratkan lagi silaturahim. Selepas berbuka, warga KM Kota Belud bergotong royong mengemas membersihkan tempat berbuka sebelum berjemaah menunaikan solat maghrib dan tarawih secara bergilir. Kehadiran bulan Ramadan menuntut umat Islam untuk menjalani ibadah puasa pada siang hari tidak menjadi penghalang kepada anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, khususnya Zon Maritim Sandakan dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan demi memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang ancaman dan anasi luar. Wan Hizul Ahmad, RTM. Sebanyak 13 tangkapan di daerah Tawau sahaja yang telah dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah dalam tempoh suku tahun pertama tahun ini. Pengarah SPRM Sabah Datuk Harunaniti anak lelaki Y Subiah berkata tangkapan tersebut adalah yang tertinggi direkodkan berbanding 9 kes tangkapan direkodkan sepanjang tahun lalu. Tangkapan melibatkan kesalahan di bawah Seksyen 471 Kanun Keseksaan iaitu mengemukakan dokumen palsu kepada kerajaan untuk mendapatkan kerja-kerja baik pulih, perkhidmatan dan tender. Di mana dia melibatkan nilai kontrak yang hampir dekat 143 juta lah. Di mana mereka mengemukakan penyata bank palsu untuk memasuki kontrak-kontrak kerajaan. Mereka mungkin tidak mempunyai kekuatan kewangan dan mereka terpaksa manipulate. Mereka buat sendiri penyata bank palsu dan kebanyakan kes ini adalah kes-kes yang lama iaitu dalam 2018. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas sesi temu bual khas di Tawau FM. Seramai 120 penghuni Ma'had Tahfiz Sahabat Prihatin Sabah, Rumah Amal Kasih dan Madrasah Wakaf Islamiah Sabah Mawis sekitar Ibu Negeri telah menerima sumbangan menerusi program Ziarah Kasih Ramadan. Program anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA itu khusus menyantuni golongan asnaf dan kurang berkemampuan.
Mereka ini diberi pelajaran untuk menghafal Al-Quran. Kanak-kanak ada juga yang anak yatim dan juga anak-anak asnaf, dan mereka diberi pendidikan mengikut modul Jahins. Jadi kita berharap mereka ni akan terus berjaya. Mudah-mudahan program sedemikian rupa tidak habis di sini, bahkan ada lagi program-program yang sedemikian, kerana ini program untuk mengeratkan silaturahim antara rombongan majlis wanita Sabah dan juga pihak-pihak tahfiz-tahfiz yang ada. Anak-anak ni lebih rasa bersemangat kerana mereka tahu bahawa masyarakat sentiasa bersama dengan mereka. Kebanyakan daripada mereka ni ialah sama ada mereka pernah dirawat di hospital, dan satu golongan lagi ialah anak yatim. Kami sangat-sangat bersyukur dan mengharapkan ramai lagi ada yang untuk sama-sama mengambil saham untuk anak-anak ini di masa akan datang. Tak semestinya bulan Ramadan je lah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Keluarga Malaysia, jangan alpa lengkapkan vaksinasi diri dan keluarga. Dengan itu, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih? Terima kasih, Jovi. RTM telah melahirkan barisan penyampai berita berkaliber dan disegani di pentas penyiaran. Kini masanya anda berpeluang menjadi sebahagian daripada barisan penyampai kami mencipta kegemilangan di stesen yang berprestij ini. Anda perlu mempunyai bakat dalam penyampaian berita dan mengikuti kriteria seperti berikut. Pertama, berumur 23 tahun hingga 35 tahun. Kedua, kelayakan akademik diploma dan ke atas. Dan ketiga, fasih berbahasa Malaysia dan Inggeris. Hantarkan rakaman video anda menyampaikan berita, gambar terbaru dan resume ke email bestnewsaudition@gmail.com sebelum 15 Mei 2022. Jom serlahkan bakat anda. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, usaha kerajaan negeri berkaitan penambahan penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak dijangka dapat menyelesaikan isu tambang mahal. Perinciannya kita bersama Buma Wen. Silakan Buma. Ya, Zahir. Untuk itu, Sarawak membuka ruang kepada syarikat penerbangan untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan tambahan tanpa had ke negeri ini. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Sugambas berkata, syarikat penerbangan yang terlibat perlu memohon kepada Jawatankuasa untuk proses kelulusan. Jelasnya lagi, jumlah tambahan penerbangan adalah mengikut kepada syarikat berkenaan dan perlu memohon kelulusan JPBN bagi membolehkan persiapan sewajarnya dilakukan di lapangan terbang seluruh Sarawak. Dengan adanya penambahan penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak, beliau berharap masalah tambang mahal dapat diselesaikan. SOP sekarang apabila nak menambah, dia mohonlah dengan pihak SDMC. Kemarin ada datang satu permohonan, kita lulus. Sekarang kita buka, kita tidak had. Apabila dia kata, well, we want to fly, we allow them to fly. We don't want that to be an excuse for them to raise the fare. Bercakap kepada RTM, beliau turut memaklumkan operasi penerimaan pelawat luar di lapangan terbang sejak 1 April lepas berjalan lancar tanpa sebarang aduan. Jelasnya, petugas daripada pelbagai agensi yang ditempatkan di pintu masuk negeri telah melaksanakan tugas mereka dengan baik bagi memastikan proses pematuhan prosedur operasi standard SOP berjalan lancar. Mengulas mengenai kemasukan pelawat dari Indonesia, Datuk Amar Douglas berkata, setakat ini kebanyakan kemasukan adalah melibatkan pelancong perubatan dan berharap pembukaan sempadan untuk aktiviti perdagangan dapat dijalankan pada penghujung bulan ini. Bercakap mengenai kemasukan dari Brunei Darussalam pula, beliau menjelaskan pembukaan yang dijadualkan pada 15 April lepas terpaksa ditunda atas beberapa isu yang belum diselesaikan dari negara itu.
Tambahnya, penerbangan dari Brunei ke Kuching akan mula beroperasi tidak lama lagi merupakan perkembangan yang amat positif. Datuk Amar Douglas ditemui pemberita RTM selepas menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nasrul Hakim Muhammad Noh di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio, Meryl Chungat. Baik, sementara itu, Jabatan Penyiaran Malaysia RTM khususnya Sarawak akan terus mengekalkan prestasi unggul sebagai penyiar berita dan maklumat yang sahih. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata, ini kesinambungan daripada pujian Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Sugambas yang mengiktiraf peranan RTM dalam menyampaikan maklumat sahih kepada masyarakat. Hasil daripada pertemuan tu, beliau menyatakan bahawa maklumat-maklumat yang disampaikan oleh RTM itu agak baguslah kerana penyampaian yang sahih dan tidak memutarbelit segala maklumat. So, kita harus kekalkan perkara ini. Tambahnya lagi, RTM juga perlu mengekalkan peranan sebagai penghubung antara kerajaan dan pihak akar umbi menerusi penyampaian maklumat dan dasar kerajaan persekutuan serta negeri lain dengan sahih. Ke arah itu, Pengarah Penyiaran Sarawak berkenaan mahu RTM khususnya Seksyen Berita Ehwal Semasa untuk terus mempertingkatkan prestasi sebagai penyampai maklumat sahih selari dengan slogannya yang sahih di Berita RTM. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Datuk Amar Douglas Sugah di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Pertemuan itu turut membincangkan peranan RTM untuk memperkukuh aspek kebersamaan antara keluarga Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan agama supaya perpaduan yang telah lama terjalin tidak diganggu-gugat. Bahagian Serikei kini giat membangun di bawah kepimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiongsi berkata, di bawah pucuk pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng telah pun membuktikan keprihatinannya terhadap projek pembangunan berimpak tinggi yang memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di Serikei. Jelasnya, masyarakat sangat bersyukur kerana mempunyai seorang Premier Sarawak yang berwibawa dan berpandangan jauh dan sentiasa menyalurkan peruntukan melalui Kerajaan Sarawak. Tambahnya lagi, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng juga terus komited dalam memberi tumpuan terhadap aspek prasarana sejajar dengan pelaksanaan pelan pembangunan bersepadu untuk penduduk Serikei. Beliau berkata demikian ketika hadir pada majlis berbuka puasa anjuran Jawatankuasa Pengurusan Surau Nur Permai di Serikei. Datuk Huang turut berkata Surau Nur Permai Serikei telah mendapat peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bernilai keseluruhan sebanyak 1.1 juta ringgit daripada Kerajaan Sarawak, iaitu sebanyak RM700,000 pada 2019, RM300,000 pada 2021 dan RM100,000 pada tahun ini. Sarawak Skills atau Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak akan terus meningkatkan hubungan dengan kerajaan dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam berperanan sebagai penyedia pendidikan dan latihan yang dipercayai dan berkredibiliti. Pengarah Eksekutif Kumpulan Sarawak Skills, Halman Sabri dalam satu kenyataan media memberitahu inisiatif ini penting bagi pembangunan kemahiran di Sarawak yang menjadikan pusat latihan itu sebagai penyelidikan untuk membentuk trend industri dan menyumbang kepada transformasi sektor ekonomi negeri. Halman Sabri turut berkata selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 menerusi ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 yang semakin mendapat sambutan di Sarawak terutama dalam bidang pendigitalan dan automasi yang akan diberi penekanan bagi meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Halman juga menjelaskan Sarawak Skills telah meluaskan rangkaian perkhidmatan perundingan dan inisiatif pembangunan bakat dengan penubuhan Jawatankuasa Perkhidmatan Pemacu Industri dan Perundingan. Tambahnya lagi, menerusi jawatankuasa ini, ia adalah sebahagian daripada inisiatif berterusan Sarawak Skills untuk mengubah kemahiran menjadi hub pembangunan bakat berteraskan industri yang penting dalam transformasi berterusan melalui perkhidmatan perundingan dan latihan selaras dengan keperluan industri di Sarawak. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih, Ibu Ma.
Beralih ke selatan, pematuhan SOP dalam kalangan pelancong asing ke Johor berada pada tahap yang baik sejak pembukaan sempadan 1 April lalu. Juga 14 juta ringgit wang zakat sudah diagihkan kepada fakir miskin di Johor. Langsung dari studio RTM Johor bersama-sama Anas Matno. Anas? Baik, saya terima kasih. Polis Johor berpuas hati dengan pematuhan SOP pelancong asing yang tiba ke negeri ini sejak pembukaan sempadan 1 April lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mahmat berkata setakat ini hanya seorang pelancong asing dikenakan kompaun RM1,000 kerana melanggar SOP ditetapkan. Jelas beliau, seramai 1,600 pegawai dan anggota ditempatkan di 41 lokasi tumpuan pelancong, antaranya pusat membeli belah. Kawalan keselamatan dan pemantauan pematuhan SOP turut dipertingkat terutama menjelang perayaan Aidilfitri. Dan kita letakkan sebuah balai polis bergerak just semata-mata untuk memastikan bahawa keselamatan para pengunjung ke pusat-pusat membeli belah ini terjamin, termasuklah dari segi kenderaan mereka tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini terhadap tempat-tempat letak kereta dan sebagainya. Penugasan trafik juga ditingkatkan bagi memastikan kelancaran aliran jalan raya pada musim perayaan ini. Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ mengagihkan 14 juta ringgit wang zakat fitrah kepada golongan fakir miskin sejak awal Ramadan lalu. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, seramai 85,000 penerima fakir miskin seluruh negeri menerima manfaat tersebut setakat ini. Bayaran tunai RM400 disalur kepada golongan fakir dan RM300 kepada golongan miskin, serta RM50 kepada setiap anak fakir miskin. Adalah sebenarnya pendahuluan yang kerajaan Johor dahulukan bagi maksud menjangkakan kadar kutipan tahun ini zakat fitrahnya, tapi kerajaan Johor telah mengagihkan awal supaya fakir miskin kita dapat buat persiapan awal, dan ianya telah pun mula diagihkan dan akan melibatkan kepimpinan masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam pengagihan tersebut. Beliau berkata pihaknya menasihatkan umat Islam untuk segera membayar zakat bagi membolehkan pengagihan seterusnya menjelang Aidilfitri. Bidang penerbangan di Malaysia kembali rancak dan diyakini mampu memberi peluang pekerjaan serta pulangan lumayan kepada mereka yang berminat menceburinya. Pengarah urusan bersama YEG Academy, Azizul Hakim Suhaimi berkata, pasaran kerja bidang itu semakin luas, terutama kargo dan kejuruteraan. Katanya ini waktu tepat untuk terlibat dalam bidang penerbangan kerana permintaan yang semakin tinggi. Banyak syarikat-syarikat luar yang melabur dekat kita. Okay? Dan tahun ni antara peluang yang sangat besar untuk pelajar-pelajar kita untuk involve dalam bidang engineering, peluang pekerjaan ada. So dalam kargo tadi saya dah beritahu, kargo bila keadaan pandemik berlaku, industri kargo ni, syarikat-syarikat airline dah mula buat satu perniagaan dan dia perlukan manpower. Tambahnya, peluang pekerjaan tersebut bukan sahaja di Malaysia, malah mereka yang berminat boleh meneroka peluang di luar negara. Laporan itu mengakhiri berita wilayah dari selatan tanah air. Kembali semula bersama Sahi di Angkasa Sempurna. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Anas. Sebanyak 593 notis mahkamah dikeluarkan kepada orang ramai di Negeri Sembilan atas pelbagai kesalahan merokok. Tempohnya sejak 1 Januari sehingga 2 April lalu membabitkan kompaun berjumlah RM163,600. Menurut Exco Kesihatan, Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S. Verapan, kompaun berdasarkan Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 dalam kurungan PPKHT 2004. Ia hasil 131 operasi bersepadu ke atas 2,515 premis yang diperiksa. Pihak berkuasa di Negeri Sembilan sentiasa mengambil langkah-langkah drastik bagi menangani isu merokok, terutamanya di kawasan larangan merokok. Pada masa sekarang, pihak kesihatan telah menjalankan operasi setiap hari, khususnya di premis makanan dan lain-lain premis larangan merokok.
tindakan mahkamah diambil terhadap orang kena notis yang tidak memilih untuk membayar kompaun, dan jika mana-mana orang yang disabitkan kesalahan didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Kesihatan Negeri sentiasa peka terhadap aduan berkaitan kejadian merokok di premis makanan, pasaraya dan mana-mana tempat larangan merokok selain menjalankan operasi setiap hari. Beliau menjawab soalan Yap Yu Weng, PH Mambau pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-14 di Seremban. Bola sepak 6 sebelah atau disebut mini football semakin mendapat tempat dalam kalangan belia. Malah ia telah menjadi trend sehingga pelbagai kejohanan dianjurkan. Sebagai usaha menarik minat lebih ramai menyertainya, Majlis Perbadanan Hang Tuah Jaya MPHTJ mengambil inisiatif menyediakan padang mini football pertama di Melaka. Wartawan Nur Syafina Sari ada laporannya. Tidak sampai sebulan ia dibuka kepada umum, padang mini football di Bukit Katil ini menjadi tumpuan peminat sukan itu dari dalam dan luar Melaka. Ya, saya kenal pasti sekarang ini satu trend yang terbaru lah, ya, trend terkini mini football ini. Dan match ataupun pertandingan ini akan dilaksanakan tak lama lagi di setiap negeri, dan sekaligus saya juga dapat lihat sekiranya kita dapat menyediakan fasiliti seperti ini, mungkin negeri Melaka juga dapat melahirkan banyak lagi player-player yang berperingkat negeri ataupun kebangsaan akan datang, insya-Allah. Malah padang yang bernilai hampir RM2 juta ini dilihat mampu menjadikan kawasan Bukit Katil sebagai subsektor pelancongan sukan di Melaka. Kita akan dapat pasti penjaja-penjaja akan berniaga sekiranya pertandingan bola dapat dilaksanakan di kawasan ini, dan homestay akan penuh apabila hadir pada awal bulan 4 tempoh hari bila kami buat pertandingan. Saya difahamkan 9 pasukan yang hadir, lebih daripada 3 luar daripada Melaka yang datang, dan dia stay dekat kawasan homestay kampung-kampung tersebut. Sekaligus dia akan merancakkan ekonomi kawasan sekitar lah. Jadi kita perlu ada padang-padang seperti artificial yang ada untuk 7 versus 7 ni. Jadi saya rasa peminat-peminat ataupun pemain-pemain bola sepak di Melaka ni dia kena cuba untuk main 7 side di sini, because perkara baru ni. Ada orang biasa main padang besar, tak biasa main padang kecil. Yes, kalau kat Melaka sekarang this is the best lah. Malam sekarang pack. Kalau ikutkan malam memang 8 sampai 12, ada sampai 2 pun ada. Kita memang kita buka 8 sampai 2. So tak ada rasa orang tak puas main ke apa, tak ada. Jadi apabila dapat padang yang bagus, surface yang elok, jadi pada dasarnya dia akan memberi impak besar dalam perkembangan pemain-pemain di akar umbi untuk masa akan datang. Jadi saya syorkanlah supaya banyak lagi lah padang-padang seperti yang terdapat di Melaka ni, supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pemain-pemain di akar umbi yang lebih bagus dan baik untuk satu masa yang akan datang mewakili pasukan negara, insya-Allah. Saya rasa padang ni amat baik untuk player footballer ataupun player futsal, disebabkan bendalan ni boleh memotivasikan kita daripada segi skill dan kontrol bola kat dalam game. So dengan situation padang atau kualiti padang yang turf, kita boleh upgrade cara kita bermain. Pembinaan padang mini football yang kedua di Malaysia ini bukan sahaja dapat menggalakkan trend permainan serta mencari bahakat baru dalam arena sukan mini football di Melaka, malah ia dapat mempromosi subsektor pelancongan sukan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Laporan Nur Syafina Sari untuk Berita RTM. Kerajaan Negeri Terengganu memperuntukkan RM5 juta setahun untuk pengajian anak-anak Terengganu cemerlang bagi melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama. Terbaru, 3 anak Terengganu menerima beasiswa skim pelajar cemerlang peringkat ijazah keluar negara membabitkan peruntukan RM1.78 juta. Muhammad Sharif Saizli, Wan Muhammad Amirul Sofian Wan Ruhazlan dan Wan Nur Fazliatul Adawiyah Wan Muhammad Fakri akan melanjutkan pengajian 4 tahun di Jepun. Mereka merupakan pelajar cemerlang lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 yang telah menamatkan program persediaan Jepun di College Intek Shah Alam.
mengadakan perbincangan dengan anak Terengganu yang akan terbang ke Jepun untuk melanjutkan pengajian masing-masing di Jepun pada Mei nanti insya-Allah. Jadi ini sebahagian daripada bantuan daripada pihak Yayasan Terengganu melalui Kerajaan Negeri kepada mereka. Saya terkejut sebab masa interview tu saya rasa kurang confident, tapi alhamdulillah rezeki saya dapat beasiswa ni. InsyaAllah nanti saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk pulangkan balik apa yang saya dapat hari ini. Dari sekolah rendah kita memang idam-idam nak pergi Jepun, nak pernah naik Shinkansen, naik bullet train. Tak sangka rezeki dapat tajaan daripada Yayasan Terengganu dan dapat ke Jepun. Saya rasa macam senang untuk saya lagi fokus terhadap pembelajaran saya sebab saya tidak perlu fikir masalah-masalah lain. Selain itu saya rasa bersemangat kerana ada orang yang menyokong saya dari segi kewangan, dari segi mental. Skim di bawah kendalian Yayasan Terengganu ini telah memberi manfaat kepada lebih 600 pelajar cemerlang sejak diperkenalkan pada 2019 dengan menerima beasiswa bagi menyambung pengajian dalam dan luar negara. Musim perayaan seakan dinanti-nantikan pelaku jenayah untuk menceroboh perairan negara. Mereka beranggapan penguatkuasaan undang-undang akan dilonggarkan dengan jangkaan sebahagian besar petugas maritim bercuti. Hakikatnya pemantauan terus diperhebat agar aktiviti jenayah rentas sempadan dikawal sebaik mungkin. Nur Azila Matsani ada laporannya. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata sepanjang Aidilfitri operasi khas dilaksanakan. Malah kesiapsiagaan aset, anggota dan penguatkuasaan di lokasi panas perairan Terengganu juga dipertingkat. Kawalan ketat di zon ekonomi eksklusif merangkumi 244 km pantai Terengganu dan sempadan negara. 70% daripada 250 pegawai dan anggota maritim digerakkan dalam op pagar laut bermula 14 April lalu, manakala 2 buah aset maritim dari zon Terengganu dan Kemaman beroperasi sepanjang masa. Kita di sini sentiasalah memastikan komuniti laut walaupun musim perayaan, memastikan mereka mematuhi peraturan dengan memakai jaket keselamatan, melihat dulu keadaan cuaca sama ada sesuai atau tidak untuk mereka ke laut. Itu kita sentiasa tentukan. Dan juga kita di Maritim Terengganu ini sangat-sangat mengalu-alukanlah kepada semua komuniti untuk melaporkan apa-apa jua salah laku jenayah di laut dan juga aktiviti yang menyalahi undang-undang. Lapor juga pada kita. Untuk tempoh 4 bulan pertama tahun ini, 8 bot dengan pelbagai kesalahan berjaya ditahan. Ia melibatkan nilai rampasan lebih 6 juta ringgit berbanding 61 tangkapan dalam tempoh sama tahun lalu. Bagi kami yang bertugas kat sini, persiapan seperti tahun-tahun sebelum ni lah. Kalau dalam perkhidmatan saya dah 15 tahun ni, ini dah tahun ke-3 saya tak dapat pulang beraya. Jadi perasaan tak beraya tu macam dah jadi macam biasa. Macam kita dah, keluarga pun dah boleh faham dan boleh terimakan tugas dan tanggungjawab yang perlu kita utamakan. Harapannya dapat juga beraya tapi tidak dapat kerana kapal di dalam mode standby 2 jam untuk arahan pelayan. Sekiranya terdapat kes-kes cari selamat dan anggota juga tidak boleh beraya lah jauh daripada pangkalan sekiranya mendapat arahan untuk diatur gerak dalam tempoh 2 jam untuk keluar ke laut. Jadi kami pun terpaksa demi tugas melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Selain memerangi jenayah rentas sempadan, op pagar laut yang berakhir 17 Mei depan turut mengawasi keselamatan kapal dagang di perairan negara. Nur Azila Muhammad Sani, Berita RTM.
Beramal dalam perniagaan, sepasang suami isteri peniaga kuih kecil-kecilan kekal menjual kuih muih pada harga 20 sen sebiji. Pasangan muda Muhammad Hakim Muhammad dan isterinya Syahidah Sobri akui tidak mahu mengambil untung berganda agar semua lapisan masyarakat mampu membeli juadah berkenaan. Jelas Muhammad Hakim, kenaikan harga barang tidak menjadi alasan untuk menaikkan harga jualan. Bermulanya penaikan gerai kuih 20 sen ni adalah disebabkan ketika saya kehilangan kerja dan pada itu saya merasai kesusahan. Bukan sahaja saya seorang dan orang lain lah yang kehilangan kerja. Dari situlah saya mengilhamkan membuat gerai kuih 20 sen supaya golongan atasan dan golongan bawahan semua dapat makan. Macam saya cakap tadi lah, niat utama nak bagi orang makan kan. Lepas tu kita meniaga sambil sedekah. Rezeki kita ada di mana-mana. Muhammad Hakim dan isterinya berniaga di sekitar Jalan Karak Termeloh berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentung. Beliau mula mengusahakan perniagaan kuih muih sejak 2 tahun lalu selepas diberhentikan kerja sebagai jurutera di Cyberjaya ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Tidak pernah berputus asa dan percaya dengan rezeki, jualan mereka kini mencecah 2,000 biji kuih setiap hari. Tengok, ada macam ni memang terkejut lah harga. Tak pernah dibuat lah. Memang satu benda yang mengejutkan lah. Itu yang singgah tu. Dan kuih pun tengok macam puas hati je. Taklah kecil sangat kan. Okey lah. Daripada Facebook. Terkejut juga dengar 20 sen kan. Dekat Karak mana ada kuih 20 sen. Zaman sekarang ni kan dengan barang mahal lagi. Terkejut jugalah tengok. Gerai ni ada jual kuih 20 sen. Isu kelewatan menuai padi berserta projek tanaman padi pulut di Kampung Padang Tama dan Padang Saga Langkawi sudah selesai. Menurut Exko Pertanian dan Industri Makanan Kedah, Azman Nasruddin, kelewatan berlaku susulan penanaman padi tidak mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jelasnya, ia menyebabkan proses tumbesaran bertemu dengan musim kering yang berlaku sehingga bulan Mac lalu. Jadi saya ambil maklum kawan ni, saya Jabatan Pertanian Tubuhan Peladang Kawasan Langkawi, kita ambil maklum dan mesin-mesin yang dikatakan tidak cukup itu kita dah cover baliklah dengan 3 buah mesin yang kita tambah baliklah. Jadi saya nak sarankanlah kepada PPK dan juga petani-petani, jadual penanaman tu kita kena ikut sebab di Langkawi ni betul-betul berdasarkan kepada cuaca air hujan. Kita saliran tu kurang baik sikit, maknanya tak cukup air, jadi kita harap kepada hujan kan. Jadi ikut jadual yang telah disarankan oleh Jabatan Pertanian. Beliau bercakap kepada pemberita selepas pelancaran program Collaboration Field School Tanaman Padi di Alustar. Sebelum ini, para petani mendakwa padi ditanam pada November lalu sepatutnya dituai akhir Mac. Namun gagal dilaksanakan pertubuhan peladang kawasan PPK Langkawi sehingga menyebabkan pendapatan mereka terjejas. Bermula sekadar hobi, kini menjadi sumber pendapatan utama. Pemegang ijazah bidang pengurusan kerja sosial Universiti Utara Malaysia Wan Muhammad Hafiz Wan Khazali kini bergelar usahawan penternakan kelulut. Ikuti laporan wartawan Fakhrul Razi Ismail. Pemuda berusia 35 tahun ini mula mengusahakan peternakan kelulut pada tahun 2019 di pekarangan rumah keluarganya di Kampung Rawa Changlun setelah mendapat permintaan penduduk setempat. Bermula secara kecil-kecilan dengan hanya 3 buah sarang, kini berkembang kepada kira-kira 70 buah sarang. Dan ia mampu mengeluarkan hasil 60 hingga 70 kg madu kelulut sebulan. Kalau ikut tu masih tak cukup lah kan. Sebab kira kami pun macam mana, kira kita sedut tak ada nak bagi, orang dah telefon tanya ada madu lagi, jadi kita pun jadi macam tak dan lah nak ambil kan madu kan. Lepas tu tak dan satu, lepas tu
Keluluk pun tak ada nak cari madu. Dia pun tak ada nak produce madu dia kan. Bagi mengembangkan perusahaan madu Keluluk ini, Wan Muhammad Hafiz menerima dana berjumlah RM50,000 di bawah projek pertanian organik Dana Jaminan Makanan 2021 Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Yang mana kita tengok pada awal itu dia mempunyai lebih kurang dalam 20 sarang. Tapi atas kesungguhan dan minat potensi yang kita nampak untuk dia perkembangkan industri madu Keluluk ni, dengan benda itulah kita tengok kita di PPK membantu untuk mengembangkan lagi potensi yang ada kepada saudara Wan ni. Dan pada masa yang sama juga di bawah LPP, pada masa itu kita ada program peruntukan di bawah program My Organic, pertanian organik, dan kita menggunakan peruntukan itu untuk membantu saudara Wan ni. Ya. Salah contohnya dia saudara Wan tadi lah. Dia satunya ikon orang muda lah bagi pertanian sektor pertanian di PPK ni kena berjaya mengeluarkan produk madu Keluluk ni. Ingat pasaran ni bukan dekat di Kedah, seluruh Malaysia. Ingat permintaan pun tak cukup kadang-kadang dengan nak tampung dengan madu yang ada. Kita harap dia akan berjaya lebih pada masa depan lah. Itu harapan kami lah. Berbeza dengan madu biasa, madu Keluluk mempunyai khasiat yang tersendiri, dan apa yang lebih menakjubkan, ia dihasilkan oleh lebah yang tidak menyengat. Di Malaysia terdapat kira-kira 80 spesies madu Keluluk dan hanya kira-kira 10 spesies sahaja yang mampu menghasilkan madu, manakala selebihnya berfungsi sebagai ejen pendembungaan. Madu Keluluk antara produk agro berpotensi dikembangkan termasuk untuk pasaran asing. Justru usaha menarik minat khususnya golongan belia bagi mencuburi bidang peternakan Keluluk perlu digiatkan sekaligus merebut peluang pasaran. Laporan Fakhrul Razi Ismail, Berita RTM. Berita Wilayah edisi 20 April 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.